Tausiah. Kita ikuti tausiah bertajuk Nasihat untuk orang yang melakukan dosa yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Suhaimi Latif. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan akan disandarkan apa niat yang ada dalam hati masing-masing. Sama ada dia penceramah, sama ada dia orang yang mendengar ceramah, kalau tak ada niat kerana Allah, semuanya bagaikan debu-debu halus yang berterbangan sahaja. Setelah kita betulkan niat, ingat Allah, maka wajarlah kita mengucapkan Alhamdulillah, syukur pada Allah. Ini sifat orang mukmin. Ingat sahaja Allah, Alhamdulillah, syukur. Kenapa syukur? Syukur kerana sampai saat ini Allah terus memilih kita untuk terus bernyawa, ada nyawa lagi, hidup, sehat, mampu datang menunaikan solat berjemaah. Kita juga mampu untuk duduk mendengar kuliah. Alhamdulillah, syukur. Namun yang lebih bermakna syukur kita kepada Allah, umur panjang. Sedarlah, kita adalah antara hamba-Nya yang paling beruntung, kerana kita telah diberi dua nikmat yang terbesar. Apakah dua nikmat itu? Nikmat Islam, nikmat iman. Maka itulah yang membezakan di saat ini kita hidup dengan orang lain hidup. Maka wajarlah kita mensyukuri nikmat besar yang namanya Islam dan iman ini dengan kita mendekatkan diri dengan Allah. Bagaimanakah kita mendekatkan diri dengan Allah? Lakukanlah ketaatan, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini kita mendekatkan diri dengan Allah dengan membaca kitab Illal Ladzina Asrafu ala Anfusihim, yang telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu, nasihat untuk orang yang terlanjur melakukan dosa. Kitab yang dikarang oleh Syekh Dr. Aid bin Abdullah Al-Qarni. Kita diizinkan oleh Allah untuk masuk bab yang bertajuk kemanisan iman. Maka kita telah pun melalui sepotong hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqzafa fin nar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun ma kunna fihi wajada halawatul iman. Ada tiga perkara yang apabila ketiga-tiganya ada pada diri seseorang, maka dia akan dapat merasa halawatul iman, kemanisan iman. Apakah tanda-tanda kemanisan iman itu? Nombor satu, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasul lebih dicintai dari seluruh selain keduanya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillahi. Mencintai seseorang hanya kerana Allah. Dan tanda kemanisan iman yang ketiga, wa ayyakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqzaf fin nar. Tidak suka kembali kepada kekufuran sebagaimana dia tidak suka dimasukkan ke dalam api neraka. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullahi sekalian, maka kita telah membaca hadis ini pada kuliah yang terakhir pada bulan lepas, dan kita telah pun masuk membahaskan bagaimana nak dapat rasa cinta Allah, cinta Rasul lebih daripada yang lain. Maka kita telah pun masuk tajuk kecil, sebab-sebab yang dapat menambah rasa cinta kepada Allah. Bagaimana caranya? Yang pertama, hendaklah dia menjaga ibadah-ibadah wajib, sebab ibadah-ibadah wajib itu kunci pertama, jalan utama menuju Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kita telah memasuki cara kedua untuk kita menambah rasa cinta pada Allah. Muka surat 49 kitab saya. Membaca Al-Quran dan merenungkannya, kerana Al-Quran adalah firman Allah di dunia dan sukatan yang dapat mengukur kadar keimanan seseorang. Sesiapa yang terlihat banyak membaca Al-Quran, merenungkan isinya, tidak melewatkan sehari pun melainkan dengan membacanya, maka ketahuilah bahawa dia adalah orang yang dekat dengan Allah. Maka malam ini kita menyambung bagaimana kita dapat menambah cinta kepada Allah. Pada muka surat 49, cara yang ketiga. Kita mula pada muka surat 49. Baik, kita mula. Bagaimanakah cara kita boleh meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah setelah kita menjaga ibadah wajib, setelah kita menjaga bacaan Al-Quran kita? Yang ketiga, sentiasa berzikir kepada Allah. Kata Syekh Dr. Ain Al-Qarni, zikir adalah penolakan terhadap syaitan, merupakan perhubungan dengan yang maha pengasih, serta merupakan bentuk ketaatan dan keredaan seorang hamba kepada Allah, dan merupakan hal yang dapat menjauhkan seorang hamba dari segala yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat dan rahmatullahi sekalian, maka cara untuk menambahkan cinta kepada Allah ini sentiasa zikrullah. Maka kita akan lihat apakah zikir. Zikir itu terlalu luas. Bukan sekadar kita lepas sembahyang kita nampak berzikir. Ya, betul, itu zikir. Tetapi zikir itu di mana-mana kita berada, bila kita ingatkan Allah, maka itu zikir. Termasuk zikir yang paling utama adalah solat. Maka jagalah zikir, ingat pada Allah ini di mana-mana saja kita berada, di mana-mana kita berada, di mana-mana waktu kita berada, ingat Allah. Kata Syekh Dr. Al-Qarni, zikir ini menolak syaitan. Tuan-tuan ingat saja Allah, syaitan pun menjauhkan diri dia dengan tuan-tuan. Tuan-tuan keluar rumah saja baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Ini doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melangkah saja kaki meninggalkan rumah, baca doa ini. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Maka siapa baca doa ini, dia ingat Allah, syaitan berhenti mengikut dia dalam perjalanan. Berhenti syaitan. Sampai ke rumah, bismillah, tutup pintu, wa aghliq babaka. Nabi kata, kunci pintu kamu, wa zukurismillah, bacalah bismillah, ingat Allah, syaitan tak masuk rumah. Waktu malam nak tidur, Nabi bagi nasihat, wa atfi' misbahaka wa zukurismillah, baca bismillah. Syaitan dia tak ganggu tuan-tuan masa tidur. Itu tak masuk lagi ayat kursi, 3 kul. Ini sebelum tidur, layan dulu cerita-cerita yang menggelikan hati, cerita hantu. Mana nak datang ingatan kita pada Allah. Jadi zikir tolak syaitan. Kata Syekh Dr. Al-Qarni, apa lagi fungsi zikir? Ini perhubungan kita dengan Allah. Kita ada telefon, kita berhubung dengan orang. Dengan Allah tak perlu telefon. Dengan Allah cukup dengan zikir. Terus datang hubungan kita dengan Allah. Lagi, apa itu zikir? Ini bentuk ketaatan. Orang yang taat saja yang mampu lidah, hati, fikiran ingat Allah. Itu tanda ketaatan. Lagi, apa fungsi zikir? Ini menunjukkan kita redha pada Allah. Lagi, apa fungsi zikir? Zikir ini menjauhkan hamba dari segala perkara yang mendatangkan murka Allah. Banyak sekali 24 jam kita hidup atas muka bumi ini. Silap hari bulan boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dalam bentuk ramai-ramai kena ataupun seorang-seorang pun boleh kena.
Jadi sebab itu bila kita ingatkan Allah, jauhkanlah perkara yang tidak baik, maknanya kemurkaan Allah itu jauh daripada kita. Perenggan yang berikutnya, kata Dr. Ain Al-Qarni, manfaat terbesar zikir adalah ianya boleh menjauhkan orang yang gemar berzikir dari sifat-sifat nifak, kemunafikan. Sebab salah satu ciri orang munafik yang disebutkan oleh Al-Quran adalah sedikit berzikir kepada Allah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la yazkurunallaha illa qalila. Shadaqallahul azim. Suratul Nisa ayat 142. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka pula tidak mengingati Allah illa qalila, melainkan sedikit sahaja. Maka dalam ayat ini zikir itu menunjukkan solat. Orang munafik ini dia boleh dilihat tanda-tanda dia dalam waktu solat. Sebab itu dalam kitab Du'at Anil Fahsya'i wal Munkar, mengenal lebih 90 perintah dan larangan Allah dalam Al-Quran, tulisan Asy-Syaikh Muhammad Jibril At-Tibyan, dalam senarai larangan Allah kepada kita ada 51. Nombor 1, jangan jadi orang munafik. Ada 51 larangan Allah dalam Quran. Syirik jatuh nombor 2. Nombor 1 diletakkan dalam kitab itu, jangan jadi orang-orang munafik. Besar, jahat betul munafik ni. Maka kata Syekh Muhammad Jibril At-Tibyan, munafik ini bahagi 2, terpecah kepada 2. Satu nifak iktiqadi, satu lagi nifak amali. Dalam bahasa mudahnya, satu kumpulan munafik keimanan, satu kumpulan lagi munafik perbuatan. Apa dia nifak iktiqadi? Munafik keimanan. Siapa contoh dia? Abdullah bin Ubay. Luaran nampak Islam belaka, kopiah dia pakai, serban dia pakai, jubah pun dia ada. Dalam hati dia menentang Allah dan Rasul. Saya sangat yakin muslimin muslimat yang hadir pada malam ini tak ada munafik keimanan, tidak ada nifak iktiqadi. Tapi saya dengan tuan-tuan kena beriman munafik nombor 2 ini, nifak amali atau munafik perbuatan. Dia nampak perangai munafik itu ada pada dia. Ayatul munafikun salah satu. Nabi kata tanda-tanda munafik 3. Idza haddasa kazaba, bila bercakap dusta, bila dia beri tanggungjawab khianat, bila berjanji dusta, bila dia bertegang, satu lagi, dia melampaui batas. Dalam hadis yang lain Nabi pesan pada kita, mafhumnya, hadirkan diri kamu untuk solat berjamaah, terutamanya jaga solat Isyak dan subuh. Kerana sesiapa yang boleh hadir solat Isyak subuh berjamaah, maka dia bebas daripada sifat tanda-tanda orang munafik. Kerana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu Isyak dan subuh ni sangat berat bagi orang munafik. Berat. Kalau kita bacalah dalam kitab ini, Syekh Muhammad Jibril At-Tibyan dia tambah lagi 10 tanda-tanda munafik. Nombor 1, 2, 3 kata Syekh Muhammad Jibril At-Tibyan, ada tanda-tanda itu pada orang yang datang solat berjemaah. Berat tu. Tanda orang munafik itu boleh dilihat bila dia datang solat berjemaah. Antaranya dia malas beribadah, malas, dia datang pun cara terpaksa aja. Kata Syekh Jibril, kalau dia solat, dia suka pilih saf paling akhir sekali. Kata Syekh Jibril, kalau habis saja sembahyang, dia paling cepat balik. Oh, nayam tu. Tadi saya nak pergi tandas. Saya nak pergi tandas. Ada jemaah dalam ni, dia gurau dengan kawan dia. Entah nak gimana, Ustaz Suhaimi nak jumpa, dia kata. Padahal saya nak pergi tandas, dia perli kawan tu lah. Saya ada nak pergi tandas.
Kawan tu baru nak start motor, dia ada urusan lain, jangan sangka buruk dengan dia. Tapi Syekh ni seluruh entah nak gimana ni, Ustaz Suhaimi nak jumpa dekat depan, padahal saya ada dekat pintu nak tandas tu. Saya dengar je dia bersembang dua. Jadi tak tahu seorang balik ke atau dua-dua balik sekali. Ada kot seorang yang kata Ustaz Suhaimi ada kat depan nak jumpa tu, ada kot dalam masjid ni. Itu silap gurau lah, orang yang gurau tu ada dekat depan dia tak perasan kot. Tak apa, itu saya gurau aja. Jangan tuduh orang balik awal ni munafik belaka. Keluar je masjid tu 1, 2, 3 ramai munafik maghrib ni. Orang ada urusan, sangka baik. Jadi tuan-tuan, panjang umur, habis aja kitab ini, kita buka kitab Du'at Anil Fahsya'i wal Munkar, mengenali lebih 90 perintah dalam Allah dalam Quran, tapi tak tahu bila nak habis. Kita habis dulu ke atau kitab ni pergi dulu? Kita sambung. Jadi banyakkan berzikir kepada Allah untuk menambah cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muka surat 50. Dan yang terakhir, Syekh Dr. Aid Al-Qarni meletakkan cara keempat untuk menambah cinta kita kepada Allah, hasilnya akan mendatangkan kemanisan iman. Bagaimana caranya? Memperbanyakkan takarrub, yakni mendekatkan diri kepada Allah. Kita kena takarrub ilallah. Macam mana cara nak mendekatkan diri dengan Allah? Lakukan ibadah-ibadah sunnah. Contoh, solat sunnah, puasa sunnah, bersedekah dan sebagainya. Saya nak tanya Masjid An-Nur yang begitu committed dengan kuliah pengajiannya, kita bagi satu soalan untuk tes bagaimana ruh dia. Sila angkat tangan, berapa hari lagi Ramadan? Wakil Masjid An-Nur, kan saya tunjukkan yang kali dia tak bagi kuliah saya dah. Volunteer, raise up your hand, kata orang putih. Ada kira? Oh, bekas pengetua kita. Berapa lagi je? Berapa? 90 hari, hampir tepat, luluh semua sekali. Nasib baik ada bekas pengetua jawab. Ada satu tempat tu saya tanya, berapa hari lagi Ramadan? Confident dia angkat, lagi 45 hari lagi ustaz dia kata. Masya Allah, confident dia 45 lagi hari. Masya Allah. Tuan-tuan, bagi orang-orang mukmin, tuan-tuan sudah mula fokus rasa cinta pada Ramadan. Apa bukti? Mula start engine, lakukan puasa-puasa sunat Isnin atau Khamis, atau Isnin Khamis. Maka berbahagialah orang-orang yang sudah mempunyai tabiat hidup dia. Dia ni memang hidup dia Isnin Khamis dia puasa. Ini kita tak payahlah kita suruh dia start engine dah. Ni orang-orang macam saya ni, nak puasa bulan Ramadan, mulakan dengan puasa-puasa sunat kita, mulakan dengan solat-solat malam kita. Maka kita boleh berdoa, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhum minni mutaqabbala. Ini doa yang diajar oleh Rasulullah, kita boleh mengucapkannya dah. Allahumma sallimni li Ramadan, ya Allah sampaikan aku pada bulan Ramadan, wa sallim Ramadan li, serahkan Ramadan itu pada aku. Maknanya kalau 30 hari 30 hari, bukan 15 hari lepas tu sakit, tak mau, bagi 30 hari semua pada aku. Wa tasallamhum minni, sampai masanya nanti Ramadan ini akan pergi, mutaqabbala, engkau terima amalan aku. Ini doa ini diajar oleh Rasulullah kepada kita bila kita sudah mendekati bulan Ramadan. Cerita-cerita yang berlegar di keliling kita ni takkan habis tuan-tuan, takkan habis. Cerita yang tuan-tuan baca dalam surat khabar, berapa tahun tuan-tuan baca, habis ke? Mula episod baru, mula Quran tak baca-baca juga. Baca surat khabar, semua salah orang. Kita tengok, bila nak tengok salah sendiri ni, saya nak ajak diri saya dan tuan-tuan, jangan kita kejar sangat berita-berita ni. Sebab berita-berita ni semua kita dinasihatkan,
tabayyanu, siasat. Lebih baik kita baca berita yang tepat, benar Al-Quran. Habis tak usah ambil tahu semua, sekadar ambil masa kosong kita sikit baca habis, tapi banyakkan dengan Al-Quran. Ini surat pagi, surat khabar kita baca, WhatsApp kita baca, Facebook kita baca, cuma cerita internet masuk dalam kepala kita. Cerita Quran bila nak baca? Umur makin kurang, masa bertemu dengan Allah semakin dekat. Cukup ke? Alhamdulillah. Maka selesailah cara-cara untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih berlegar lagi cinta Allah dan cinta Rasul. Tausiah. Sambungan tausiah bertajuk Nasihat untuk orang yang melakukan dosa yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Suhaimi Latif ini dapat saudara ikuti lagi esok 1.30 minit tengah hari dan ulangannya 6 petang di Perak FM. Tausiah. Kita ikuti sambungan terakhir tausiah bertajuk Nasihat untuk orang yang melakukan dosa yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Suhaimi Latif. Kita masuk tajuk kecil yang baru, bagaimana pula kita dapat menambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Dr. Ain Al-Qarni, adapun sebab-sebab yang dapat mendatangkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seperti berikut. Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah. Kata Dr. Ain Al-Qarni, pertama, menyadari betapa besarnya anugerah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sebab dahulunya kita terbenam di dalam lumpur kejahilan yang tidak ada yang dapat mengetahui kadar kebobrokan, yakni kerosakan dan kesesatan kejahilan tersebut melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Dr. Ain Al-Qarni, hampa syukurlah nasib baik kamu jadi umat Nabi Muhammad. Kalau kamu tak duduk, tak dipilih oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad, kamu terbenam dalam lumpur kejahilan. Nak digambarkan hodohnya jahil ni, umpama kita terbenam dalam lumpur, tak tahu apa. Ini yang disebut oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kita dimuliakan hidup ini dengan Islam. Bila kita mula meninggalkan Islam, kita akan mula dihina semula. Orang Melayu khususnya, kita ni diangkat martabatnya sebab kita telah menerima Islam. Cuba bayangkan orang Melayu dulu tidak sampai Islam pada dia, kita lebih kurang macam orang Papua Nugini aja. Yang dikatakan kita ni duduk tepi laut, tak ada pakaian, nama-nama kita tak ada makna semua sekali. Bila datang Islam pada kita, orang-orang Melayu semuanya memakai pakaian yang menutup aurat. Hampir semua nama-nama kita pada malam ini semua ada makna. Nama-nama orang perempuan dulu saya selalu selorokan. Orang perempuan dulu, zaman dulu sebelum datangnya Islam tu kuat dalam hidup, habis nama bunga dia pakai. Melur, kuntum, mawar. Bila datang Islam, semak nama puan-puan semua. Semua ada makna. Ini bukti Islam. Islam datang ke rumpun rantau Melayu, khusus di negara kita ni. Orang Melayu telah terlalu kuat dengan Islamnya, dibuktikan dengan kita ada tulisan Jawi. Tulisan Jawi itu bukti orang Melayu sebati dengan Islam. Huruf ca dengan nga je tak ada dalam bahasa Arab, yang lain semua ada dalam Jawi. Sebab itu cara melemahkan orang Melayu daripada kongkongan atau pegangan Islam dalam hidup dia, mula-mula sekali jangan bagi dia mengamalkan tulisan Jawi dia. Rupa-rupanya bila tulisan Jawi ini ditinggalkan, bermulalah generasi-generasi yang buta Al-Quran. Sekarang nak datangkan balik Jawi dalam hidup budak-budak muda kita, tak ada. Tak ada. Sebab itu tak kerti baca Quran. Dikaitkan Jawi itu buta Al-Quran.
muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini semua hebatnya kita ini hasil dakwah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyakkanlah berselawat kepada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila kita berada pada hari Jumaat khususnya. Perenggan yang berikutnya, kata Dr. Al-Qarni, dahulu kita adalah umat yang terbelakang, tidak berilmu dan tidak bermartabat, serta dipandang remeh oleh umat-umat lain. Dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita dengan risalah yang dibawanya dari Allah Subhanahu wa taala, darjat kita terangkat, martabat kita naik, dan bahkan kita mampu menjadi umat yang terbaik. Jika semua anugerah ini kita ingat selalu, maka bertambahlah kecintaan kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, macam mana nak cinta Rasulullah? Ingat balik yang kita ada Islam dan iman ni, siapa yang bawa pada kita ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayang pada Nabi. Sebab itu apa yang Nabi suka, kita suka. Apa yang Nabi tak suka, kita tak sukalah. Walaupun orang lain tak suka kat kita, nak buat macam mana? Saya pilih jalan ini sebab jalan ini Nabi tak suka. Saya pilih jalan ini, Nabi suka. Saya tinggalkan benda ni sebab Nabi tak suka. Itu je. Yang kedua, bagaimana cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengkaji sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran, As-Sunnah dan kitab-kitab sirah. Dari situ kita akan dapat menemui bahawa baginda adalah seorang insan pilihan yang paling mulia, yang betul-betul kedatangannya menjadi rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Dengan demikian kecintaan kita terhadap baginda semakin bertambah kerananya. Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, saya kurang pastilah. Saya kurang pasti kalau Masjid An-Nur ni tak ada lagi pengajian kitab sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bolehlah mulakan, panggil satu ustaz, cari satu kitab sirah, baca di sini. Kena kenal Nabi kita. Berapa anak Rasulullah? 7. Berapa lelaki? Berapa perempuan? Kalau kita baca kitab sirah yang ditulis oleh Dr. Ain Al-Qarni ataupun Asy-Syaikh Syafi'ur Rahman Al-Mubarak Furi, Ar-Rahiqul Makhtum, atau satu kitab yang hebat, baru kita tahu hebatnya Rasulullah mula lahir lagi. Ini kita kena baca kitab sirah, buka Al-Quran. Dalam Al-Quran Rasulullah diceritakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Laqad kana lakum, maka cukuplah pada diri kamu, pada batang Rasulullah itu, pada batang tubuh Rasulullah itu, uswatun hasanatun. Dua perkataan ini digabungkan. Uswatun ikutan, tambah satu lagi hasanatun. Patut-patutnya bila datang perkataan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, pada batang tubuh Rasulullah itu ada ikutan, cukuplah rasanya dah. Tapi Al-Quran datang satu lagi kalimah, uswatun hasanatun, ikutan terbaik. Sebab itu seorang sarjana barat ya, yang dikenali sebagai Michael H. Hart, 100 manusia yang paling berpengaruh dalam dunia, dia kaji 28 tahun, the most 100 the most influential scholars, orang yang paling berpengaruh dalam dunia ini, 100 orang siapa, dia karang buku ini selama 28 tahun. Akhirnya dia letak nombor 1 Muhammad bin Abdullah. Masa dia bentang buku ini di universiti, semua audiens hentam dia, kenapa letak Muhammad nombor 1? Dia tenang je, dia jawab. Dia kata, macam mana kita tak pilih Muhammad sebagai orang yang paling berpengaruh? Ajaran dia yang bermula 4-5 orang,
akhirnya tidak berhenti-henti sampai sekarang. Itu je hujah Michael Ashhad bagi tahu semua orang, ajaran yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah ni, yang mula dengan 4-5 orang, akhirnya berkembang sampai sekarang, malah berkembang. Kata Michael Ashhad kepada orang ramai yang mendengar kuliah dia, kamu ingat senang ke kamu nak yakinkan orang apa yang kamu bawa? Senang ke? Kamu bawa ajaran baru, suruh orang ikut kamu, ingat senang ke orang nak ikut kamu? Barulah semua audien senyap aja mendengar pembentangan Michael Ashhad. Dan buku itu dah lama keluar dah, bukan semalam. Tonton cari buku tu, baca. Hujah orang bukan Islam, siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malu kita kalau kita tak kenal Nabi kita. Jadi saya sarankan, kalau tak ada kuliah sirah di Masjid An-Nur Batu Lapan, saya syorkan cari satu ustaz yang berkemampuan memilih kitab-kitab sirah yang baik, baca. Kalau sudah ada, alhamdulillah. Banyak kitab-kitab sirah yang boleh kita pilih, baca, kenalkan Rasulullah sedalam-dalamnya pada diri kita dan pada orang ramai, muslimin muslimat, rahmatullahi sekalian. Jadi kalau kita kaji hidup Rasulullah melalui Al-Quran dan Sunnah, insya-Allah kita akan tahulah orang yang kita cintai ini bukan alang kepalang orang dia. Dari situ kita akan menemui bahawa baginda adalah seorang insan pilihan yang paling mulia, yang betul-betul kedatangannya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Baru kita tahu. Yang ketiga, bagaimana cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menambah cinta kita kepada Rasulullah. Kata Dr. Ain Al-Qarni, menyadari bahawa ibadah kita tidak akan sempurna melainkan dengan adanya kesempurnaan dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak sempurna kecintaannya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan tidak sempurna pula ketaatannya kepada sunnah-sunnah baginda, pastilah orang tersebut tidak akan sempurna pula ibadah dia. Baru kita tahu kalau kita tak strong cinta kepada Rasulullah, ibadah kita belum sempurna. Kalau ibadah-ibadah wajib kita ni tidak ikut betul-betul apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak tepat cinta kita kepada Allah dan Rasul. Sebab itu hari ini saya syorkan tuan-tuan, ibadah-ibadah wajib mesti kita teliti baik-baik, ikut dengan apa yang ditunjuk oleh Al-Quran dan hadis. Ikut. Kalau kita ambil ringan, kita takut akhirnya jadilah sebagian orang yang mengikut ajaran-ajaran yang tak ada kena-mena dengan Islam, tapi dia kata dia Islam. Qadiani Ahmadiyah yang telah dapat lesen besar di Selangor, dapat lesen besar. Bila mahkamah buat keputusan ajaran Ahmadiyah Qadiani boleh diamalkan di Selangor, maka JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor, tidak boleh menyekat lagi pergerakan ini. Saya baca kenyataan hakim mudah saja. Kenapa dia boleh menang? Hujahnya, Jabatan Agama Islam Selangor telah mengisytiharkan Ahmadiyah Qadiani bukan ajaran Islam. Maka kamu Jabatan Agama Islam tak boleh ganggu satu ajaran yang kamu kata bukan ajaran Islam. Macam mana kamu tak boleh ganggu ajaran Hindu, Kristian dan Buddha? Habis. Kita tanya 2-3 orang yang duduk dalam tempat-tempat yang berkenaan, patutnya kita letak satu kalimah saja, Ahmadiyah Qadiani ini ajaran sesat, full stop. Bila ajaran sesat, jaiz ke jaib boleh pantang. Muslimin muslimat rahmatullahi sekalian, apabila ajaran Ahmadiyah Qadiani ini dapat lesen besar pada 26 Disember 2018, 26 Disember 2018, tak lama pun, ini bulan Februari, 2 bulan sudah.
Ahmadiyah Qadiani membuat satu pertemuan besar-besaran di sebuah pusat peranginan di Selangor. Hampir 5,000 orang dalam dan luar negara datang. Luar negara, Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, Emirat Arab Bersatu, Germany. Ini bukan kecil-kecil punya gathering, ini international gathering, perhimpunan peringkat antarabangsa ni. Di mana? Selangor. Jais, boleh tengok sajalah. Sebab itu kalau tuan-tuan dengar khutbah Jumaat hari ini, ada sentuh sikit tentang ajaran Ahmadiyah Qadiani ini, sebab semua negeri sekarang semua sudah bersiap-siap bagaimana kita mempertahankan Syiah. Tak boleh lepas, ini pun jangan lepas. Selangor dah silap langkah sikit dah. Jadi anak tuan-tuan yang berada di Lembah Kelang, tolong ingatkan, kerana ajaran Ahmadiyah ini salah satu yang mudahnya adalah boleh solat Jumaat dalam rumah saja. Dia pun ada songkok, ada kopiah macam tuan-tuan, sama aja, orang Melayu juga. Ini berat. Jadi tolong tengok anak-anak kita yang berada di sana, takut mana yang bersemangat untuk mengaji ini tersilap pilih pula orang yang salah membawa kita kepada jalan yang benar yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Muslimin, muslimat yang teruskan, ini satu pesanan yang saya rasa kita tak boleh ambil ringan. Jangan main ambil-ambil aja. Pernah saya cerita dengan tuan-tuan, masa saya keluar daripada jalan highway Kuala Lumpur Ipoh, saya keluar Tanjung Malim, saya lalu satu rumah kedai corner lot, lepas pekan Tanjung Malim tu, di sebelah kiri nak ke Ipoh, minum makan malam. Baru nak minum, nampak satu tulisan di dinding, Wilayatul Ali bin Abi Talib man dakhala aman min azabin nar. Saya kata ini berat ni. Kalau orang-orang biasa dia kata itu sebahagian daripada hiasan ayat-ayat suci Al-Quran. Wilayatul Ali bin Abu Talib, wilayah Ali bin Abu Talib, man dakhala, siapa yang masuk, aman min azabin nar, aman daripada azab api neraka. Saya tangkap gambar, saya pun dah kembang tekak dah. Inilah dia kedai yang ada pengaruh Syiah. Saya semak dengan kawan-kawan di jabatan, dia kata, Ustaz, kita pun dah detect kedai ini dia dimulakan oleh seorang ustaz daripada Gombak. Ada pula sijil menikahkan orang. Sebelah restoran tu buat pula pusat kursus perkahwinan. Jadi apa yang boleh dibuat oleh Jabatan Agama, terminate lesen menikahkan orang, potong lesen dia kursus perkahwinan. Restoran itu di bawah Majlis Pembenaran. Jadi setelah 3-4 tahun kedai itu dah tak ada dah. Minggu sudah saya tengok kedai baru, mungkin dah lama dah kedai itu, restoran Perahu Pecah. Jangan semak-semak lah, Ustaz Suhaimi ada share, dia kata. Tak ada kena-mena. Saya singgah baru ni, saya singgah. Tengah-tengah makan, abang saya kata, cantiklah replika pedang tu. Ada satu pedang tu dia letak dekat restoran dia, kedai yang ada unsur Syiah. Dia kata, cantik pedang ni. Saya baca pula ada tulisan dekat pedang tu, la Fatimah illa Ali, la Saif illa al-Faqr, Zulfaqr. Tiada Fatimah melainkan Ali, tiada pedang melainkan fikrah. Ini Syiah punya statement. Saya panggil dekat kaunter tukang ambil order, saya kata, ini mana dapat ni? Dia kata, kami ni jumpa, dia kata, orang kedai ni dia tinggi banyak, jadi kami tengok cantik kami letak, dia kata.
Jadi toke dia kat belakang pun jumpa saya. Ada apa encik? Dia kata, saya nak bagi tahu tuan, ini lambang Syiah ni, saya kata. Mengletar ya. Saya akan turunkan. Berapa kali zikir tu, saya akan turunkan. Saya kata jangan main ambil sebarangan. Dia kata, saya orang nak buang cantik saya ambil. Kitab-kitab lain pun banyak, ramai orang dah ambil lah. Tuan-tuan, saya ingatkan, jangan main sapu je. Inilah yang orang kita. Kira cantik sapu, nampak tulisan Arab sikit, rupanya imej Syiah. Masa saya melangkah keluar, saya tengok dia dah mula menanggalkan benda tu daripada restoran dia. Tanggalkan. Saya tanya orang berkatan, mana ustaz ni pergi? Dia sebut kat saya, dia sudah berhijrah satu tempat. Saya tak mau sebut di sini lah. Dan saya pun rasa tempat ni pun saya nak pergi tengok di mana ustaz tu ada. Bahaya dia. Jadi tuan-tuan, kalau kita istiqamah kita dengan ilmu, ikut apa yang ditunjuk oleh Allah dan Rasulnya, insya-Allah kita semua akan dibimbing oleh hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tanda berhenti pada muka surat 50. Tamatlah cerita tentang apa? Tanda kemanisan iman itu mencintai Allah dan Rasul. Bagaimana nak capai tahap cinta Allah Rasul, kita selesai bahaskan. Bulan depan kita masuk perbahasan bagaimana tanda rasa iman yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi. Dia mencintai seseorang hanya kerana Allah. Yang ini kita bincang pada bulan hadapan. Panjang umur kita jumpa lagi. Muslimin muslimat sekalian, saya mohon maaf segala kekurangan. Bagaimana kita berhimpun pada malam ini, kita berdoa pada Allah, ya Allah, himpunkan kami semula dalam syurga-Mu satu hari nanti bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf segala kekurangan, panjang umur kita jumpa lagi. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين وعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa seluruh kaum muslimin di hari tegaknya pembalasan. Allahumma atina nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Fatiras samawati wal ardh, ya Allah, engkau yang menguasai langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkau wali pelindung kami dunia akhirat, ya Allah. Tawaffana muslima, matikanlah kami sebagai orang muslim. Wa alhiqna bis salihin, masukkanlah kami di kalangan orang yang saleh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tausiah. Demikian tadi berakhirnya tausiah bertajuk nasihat untuk orang yang melakukan dosa yang telah pun disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Suhaimi Latif.